Okay, hi boys. Hari ini saya akan ajar kepada kamu tentang bagaimana mencerakinkan, maksudnya pecahkan ayat majmuk kepada ayat tunggal. Jadi, cara pertama untuk buat soalan ini ialah kamu kena tahu bahawa kalau ayat majmuk dia mesti ada kata hubung. Apa itu kata hubung? Kata hubung contohnya kita buat ayat, kita guna perkataan dan. Saya dan Melvin pergi ke sekolah, ataupun kita guna sambil. Saya membuat kerja rumah sambil menonton televisyen, ataupun kita ambil tetapi. Okey, contohnya Ramu rajin tetapi Ramu malas tapi dia pandai. Okey, maksudnya tetapi ini ialah positif kemudian negatif ataupun negatif positif. Apa maksud dia positif negatif? Okey, contoh, kalau orang itu pandai, dia mesti rajin kan? Tapi kalau ada juga orang yang dia malas tapi dia pandai. Saya ulang ada orang dia pandai. Okey, orang yang pandai adalah orang yang rajin. Tetapi ada orang yang pandai tetapi dia malas. Pandai ialah positif, malas ialah negatif. Itu contoh lain. Itu contoh dia. Contoh lain ialah setelah. Setelah ini dia merujuk kepada masa. Sudah buat. Masa sudah buat. Okey, kita tengok contoh ayat 1. Setelah mandi-manda di air terjun itu, kami masuk ke dalam kemah. Setelah mandi-manda, maksudnya masa sudah buat. Okey, sudah mandi, dia buat ini. Macam tu. Okey. Jadi, ini antaranya. Satu lagi kita ada yang. Okey. Kita ada bahawa. Ada banyak lagi. Nanti saya bagi nota yang kamu boleh baca. Baik, kita nak buat macam mana? Okey, kita dah tahu ini. Cara untuk jawab soalan ini, okey, soalan-soalan ini semua adalah dengan yang pertama sekali, kamu kena bulatkan yang mana ialah kata hubung. Jadi untuk ayat yang pertama, kata hubung biasanya ada di tengah-tengah ataupun di depan. Kata hubung biasanya ada di tengah-tengah atau di hadapan. Dalam ayat ini, kata hubung dia ada di hadapan. Setelah. Apa maksud setelah? Sudah buat. Sudah buat mandi. Sudah mandi. Apa dia buat? Okey. Kemudian ayat ni kamu kena potong dua. Okey. Macam mana kamu nak tahu dekat mana potong? Kamu kena tahu cari subjek, kamu kena tahu cari predikat. Kalau ini di depan, bermaksud ayat ini ialah ayat keterangan ataupun bukan subjek. Okey, kita tengok. Nampak tak ada itu? Kalau kamu nampak itu, kamu potong sini. Okey? Kalau ada itu, kamu potong sini. Jadi dia ada ini predikat yang pertama. Ini ada predikat yang kedua ataupun fasa 1, fasa 2. Okey, ayat 1, ayat 2. Okey, sekarang kita tengok ayat ni. Ini kita tak nak dipotong. Potong. Mandi-manda. Mandi-manda ialah kata apa? Mandi-manda ialah kata apa? Kata nama, kata kerja, kata adjektif atau kata seni nama? Mandi. Mandi ialah kata kerja. Okey, kalau kata kerja bermaksud dia tidak ada subjek. Tak ada subjek. Jadi kalau tak ada subjek, sekarang ni mana pensel lagi? Tak jumpa pensel. Okey, tak apa. Kalau kata kerja, jadi bermaksud dia tidak ada subjek. Jadi kita tengok ayat di belakang ni. Kami masuk ke dalam kemah.
Kami masuk ke dalam kemah. Adakah kami ini subjek? Subjek tak? Okey, pensel dah. Okey, pensel. Okey. Kami ini ialah subjek. Subjek ayat. Jadi, masuk ini ialah kerja. Jadi, kami subjek. Ini predikat. Jadi, sebab ini ayat yang sama. Jadi, kami ini kita letak juga di sini. Copy and paste. Jadi, nampak ni. Kami mandi di air terjun itu. Kami masuk ke dalam kemah. Jadi, kita salin ini satu, ini satu. Okey, sekarang tengok ayat yang kedua. Dalam ayat ini, apakah kata hubungnya? Apakah kata hubung dalam ayat ini? Okey, kata hubungnya ialah walaupun. Jadi, kita potong belakang, kita potong depan. Ini ialah satu, ini ialah dua. Kita tengok yang pertama sini. Datuk tetap meneruskan usaha mencabut rumput di tepi sawah. Kita tengok ayat ni ada subjek tak? Ada subjek? Kalau ada subjek, apa subjek dia? Subjeknya ialah Datuk. Jadi ini ialah subjek, ini ialah predikat. Okey, sekarang kita tengok sini. Ayat yang kedua ni, fasa yang kedua ni. Sudah keletihan. Sudah itu ialah how. How ke? Tak pasti saya how. Sudah. Okey. Sudah keletihan. Liao kot. Liao. Okey, sudah keletihan. Jadi ada tak subjek dalam ayat ni? Ada subjek tak? Ada tak subjek kat sini? Siapa yang buat ni? Ada? Tak ada subjek. Jadi ayat ni tidak ada subjek. Kalau dia tak ada subjek, kita ambil subjek dia dekat mana? Kita ambil subjek dia dekat depan. Jadi kamu salin dekat sini. Datuk tetap meneruskan usaha mencabut rumput di tepi sawah. Yang ini kamu tukar dengan Datuk sudah keletihan. Okey. Itu kamu salin kat sini, tu kerja rumah kamu. Yang ketiga, apa pula kata hubung yang ketiga? Siapa tahu kata hubung yang ketiga? Di tengah-tengah atau di depan? Kata hubung yang ketiga berada di tengah-tengah. Okey, kerana ni dia cakap sebab. Kita potong lagi, potong depan, potong belakang. Ini jangan salin Okey, jadi kita ada ayat 1, kita ada ayat 2. Kita tengok ayat 1. Ayat 1 ada subjek tak? Ada subjek tak ayat 1? Ada. Apa subjek dia? Nampak tak itu? Bahasanya sini. Ini ialah subjek. Ini ialah predikat. Okey, predikat. Jadi ayat ni lengkap. Jadi ayat ini salin dekat sini. Sekarang tengok ayat yang kedua. Disyaki terlibat dalam kes pemburuan haram. Disyaki ini ialah subjek atau predikat? Ini kata apa? Kata nama, kata adjektif atau kata kerja? Disyaki. Dia ada di, dia ada dengan I. Dia ialah kata, ini ialah kata kerja. Jadi kalau kata kerja bermaksud dia tidak ada subjek dekat sini. Jadi kalau dia tidak ada subjek, mana nak cari subjek? Cari subjek dekat depan. Jadi kita ambil ini, kita letak sini. Jadi ayat ini tadi kamu tulis dekat sini pula. Ingat mesti ada subjek, mesti ada predikat, kemudian salin dekat sini. Okey, seterusnya yang keempat. Okey, ini senang. Cuba teka, apakah kata hubungnya? Apakah kata hubung bagi ayat ini? Okey, kata hubung dia ialah dan. Sama juga potong depan, potong belakang. Ini 1, ini 2. Okey, sekarang tengok soalan nombor 4 ni. Wahyuna. Ada satu saja perkataan di situ. Ini subjek atau predikat? Wahyuna. Subjek atau predikat? Wahyuna ialah subjek. Ayat ini ada subjek. Tidak ada
predikat. Okay, sekarang tengok ayat yang kedua. Gan Yin mengumpulkan barang-barang kita semula itu di dalam sebuah kotak. Okey. Ada tak subjek? Ada subjek. Kita tengok depan. Gan Yin. Adakah Gan Yin ini subjek? Ya, ini ada subjek. Jadi bermaksud ini semua ialah predikat. Jadi sekarang ni, ayat yang pertama ni, dia tidak ada predikat. Kalau dia tidak ada predikat, kamu ambil predikat di belakang, kamu salin di sini. Faham? Maksudnya, predikat ini dengan ini sama. Jadi, Wahyuna ini nombor 1. Kemudian, Gan Yin ini nombor 2. Kamu salin ayat yang lengkap. Pastikan ada subjek dan predikat. Dan nombor 5 pula. Dan nombor 5, cuba bagi tahu saya kata hubung nombor 5. Apakah kata hubung untuk soalan nombor 5? Jawapannya ialah yang. Okey. Yang. Tadi saya dah tulis dekat atas ni dah yang. Jadi yang ni sama juga. Kita potong depan, kita potong belakang. Okay. Kita tengok ayat yang pertama. Nombor 1 sini. Pekerja-pekerja malis perbandaran itu sedang mengalihkan pokok. Okay, dalam ayat ini ada subjek tak? Ada subjek. Apa subjek dia? Subjek. Tengok ini, itu ni. Sini. Jadi ini ialah subjek. Ini ialah predikat. Okey, jadi ayat ni sudah lengkap. Ayat ini boleh tulis dekat sini. Sekarang tengok ayat ini. Tumbang di tepi jalan. Tumbang ni subjek ataupun predikat? Frasa apa ni? Tumbang. Tumbang maksudnya macam ni kan? Boom. Dia jatuh. Jadi tumbang ni ialah kata adjektif. Bermaksud sini tidak ada subjek. Jadi apa yang tumbang? Apa yang macam ni? Lepas tu dia jatuh. Adakah majlis perbandaran yang tumbang? Yang tumbang ialah pokok. Okey. Jadi jawapan kat sini ialah pokok tumbang di tepi jalan. Ini salin dekat sini. Okey, dan yang terakhir, pihak kerajaan amat yakin bahawa kempen Hari Tanpa Beg Plastik itu akan mendapat sambutan daripada semua pihak. Okey, untuk yang ini pula, kata hubung dia ialah apa dia? Kata hubung dia ialah bahawa. Jadi kita potong depan, kita potong belakang. Ini jangan salin Ini jangan salin, ini jangan salin. Okey, ini pun jangan salin. Ini pun jangan salin. Okey, jadi kita tengok sini. Tengok ayat yang pertama, pihak kerajaan amat yakin. Ada subjek? Kalau ada subjek, apa subjek dia? Subjeknya ialah pihak kerajaan. Ini ada predikat. Ayat ni lengkap, boleh salin dekat sini. Okey, yang kedua, kempen Hari Tanpa Beg Plastik itu akan mendapat sambutan daripada semua pihak. Ada subjek tak ayat ni? Ayat ini ada subjek? Nampak tak ada itu? Itu bermaksud sini. Jadi dia ada subjek, ada predikat. Jadi kalau kamu tengok, ada ayat yang dia cuma ada apa ni? 1 subjek, 2 predikat. Ika subjek, 2 predikat. Ini ika subjek, 2 predikat. Juga ika subjek, 2 predikat. Ini 2 subjek, ika predikat. Okey, maksud dia macam ni. Okey, tak apa, sini lah. Okey, yang ini pula ika subjek, 2 subjek, 2 subjek, 2 predikat. Ini 2 subjek, 2 predikat. Dia ada 2. Jadi dia boleh campur. Dia boleh ada 2 subjek, boleh ada 2 predikat, atau 1 subjek, atau 2 predikat dengan 2 predikat, ataupun 2 predikat dengan 1 subjek. Okay, itu ialah ayat majmuk. Okay, sekarang yang ini bahawa.
Jadi ini ada subjek, ini ada predikat. Jadi bermaksud yang ini salin dekat sini. Kamu siapkan latihan ini, kamu salin dekat sini, saya dah terangkan. Kemudian ambil gambar dan kamu hantar gambar itu kepada saya secara peribadi. Okey? Terima kasih.